Assalamualaikum Sir, saya Nur Hidayah binti Saleh, nomor matriks 07DKE21F20141 dan saya akan menerangkan soalan 1. Seperti yang diberi di dalam soalan, N bersamaan dengan 0.012, Q bersamaan dengan 10 meter cube per saat, dan S bersamaan dengan 0.0005. Yang pertama, kita akan mencari jumlah Z. Formula untuk mencari jumlah Z ialah 1 per Z. Jadi 1 per 1.5 kita akan mendapat nilai Z 1.5. Seterusnya kita akan mencari nilai water depth dengan menggunakan formula Q bersama dengan E darab 1 per N darab RH punca kuasa 2 per 3 darab S punca kuasa 1 per 2. Disebabkan nilai RH tidak diberi, maka kita harus mencari nilai RH terlebih dahulu dengan menggunakan formula E per P. Untuk mencari nilai E, kita akan menggunakan formula BY tambah ZY kuasa 2. Oleh itu, kita mendapatkan nilai 5Y tambah 1.5Y kuasa 2. Seterusnya, untuk mencari nilai P, kita akan menggunakan formula B tambah 2Y punca kuasa 1 tambah Z kuasa 2. Jadi, 5 tambah 2Y punca kuasa 1 tambah 1.5 kuasa 2. Kita akan mendapatkan nilai P 5 tambah 3.606Y. Setelah mendapatkan nilai RH, maka kita boleh mencari nilai water depth dengan menggunakan formula Q bersama dengan E darab 1 per N darab RH punca kuasa 2 per 3 darab S punca kuasa 1 per 2. 10 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab dengan 1 per 0.012 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 tambah per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3 darab 0.0005 punca kuasa 1 per 2. Oleh itu kita akan mendapat hasil 10 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab dengan 83.333 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3 didarab dengan 0.0224. Seterusnya kita akan mendarabkan hasil 83.333 dengan 0.0224. Oleh itu kita akan mendapat 10 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3 darab 1.867. Kemudian nilai 1.867 itu akan dipindah ke kiri. Oleh itu 10 per 1.867 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3. Oleh itu nilai akhir kita akan mendapat 5.356 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3. Dengan nilai yang kita perolehi yaitu 5.356 bersamaan dengan 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 darab 5Y tambah 1.5Y kuasa 2 per 5 tambah 3.606Y punca kuasa 2 per 3. Kita akan mendapat water depth Y for base hydraulic trapezoidal cross section dengan menggunakan kaedah trial and error. Di sini kami mencoba 3 percobaan, yaitu yang pertama kami mencoba Y bersamaan dengan 1, tetapi nilai yang kami dapat lebih daripada nilai 5.356 yaitu 5.391. Seterusnya kami mencoba Y bersamaan dengan 0.99, tetapi nilai yang kami dapat kurang daripada 5.356 yaitu 5.296. Jadi percobaan yang terakhir kami mencoba Y bersamaan 0.996. Jumlah yang kami dapat hampir dengan 5.356 yaitu 5.353. Oleh itu Y berjumlah 0.996. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina binti Wakilin. Nombor matriks 07 DKE 21F2060. Mencari depth of jam yaitu Y1. Untuk mencari Y1, Y2 perlu dicari yaitu dengan menggunakan rumus cube
sama dengan E darab 1 per N darab RH kuasa 2/3 darab E1 kuasa 1/2. RH perlu dicari dengan menggunakan rumus FB, di mana E sama dengan BY alias 3Y, B sama dengan B tambah 2Y alias 3 tambah 2Y. Oleh itu, RH sama dengan 3Y per 3 tambah 2Y. Masukkan maklumat yang ada ke dalam rumus, iaitu Q sama dengan 5/6, E sama dengan 3Y 1 per N sama dengan 0.025 kuasa 2/3 S 0.005 kuasa 1/2. Selesaikannya hingga mendapat 3.007 sama dengan Y punca Y kuasa 3/2 darab 3Y per 3 tambah 2Y. Untuk mencari nilai Y, gunakan kaedah cuba jaya untuk melihat nilai kiri dan kanan adalah sama atau hampir sama. Percubaan pertama, Y1, Y sama dengan 1. Gantikan Y dengan nilai 1 lalu selesaikannya. Nilai kiri iaitu 3.007 dan nilai di kanan tidak sama iaitu 0.6. Percubaan kedua, Y sama dengan 2.2, nilai kiri 3.007 dan kanannya juga tidak sama iaitu 2.910. Percubaan ketiga, Y sama dengan 2.23, nilai di kiri 3.007 dan di kanan 2.298 tidak sama juga. Dan percubaan yang terakhir, Y sama dengan 2.236, yaitu nilai di kiri 3.007 dan di kanan 3.002. Oleh itu, nilai Y adalah 2.236 kerana hampir dengan 3.007. Y1 boleh dicari dengan menggunakan rumus negatif Y2 per 2 tambah puncak kuasa Y2 kuasa 2 bahagi dengan 4 tambah 2 Q bahagi tambah 2 Q kuasa 2 per G Y2. Masukkan maklumat di dalam rumus, yaitu 2.236 dibahagikan 2 tambah punca kuasa 2 2.236 punca kuasa 2.236 kuasa 2 bahagi dengan 4 tambah 2 darab 1.867 kuasa 2 bahagi dengan 9.81 darab 2.236. Selesaikannya dan nilai Y1 adalah 0.134. B. Untuk mendapatkan energy loss, gunakan rumus Y2 tolak Y1 kuasa 3 per 4 Y2 darab Y1. Oleh itu, IL sama dengan dalam kurungan 2.236 tolak 0.134 tutup kurungan kuasa 3 bahagi 4 darab 2.236 darab 0.134. Oleh itu, IL adalah 7.749 meter. C. Untuk mendapatkan power loss, gunakan rumus PL sama dengan density darab gravity darab Q darab IL. Oleh itu, PL sama dengan 1000 darab 9.81 darab 5.6 darab 7.749. Jadi, IL sama dengan 425,699.064 watt. Untuk mencari type of charm adalah dengan mengetahui nilai FR.
Gunakan rumus FR1 sama dengan V bahagi punca kuasa GY1. Semua maklumat ada kecuali V. Oleh itu, untuk mencari V, harus menggunakan persamaan Q sama dengan AV di mana 5.6 sama dengan 0.402 V1. Jadi V1 adalah 13.930 meter per saat. Masukkan ke dalam rumus iaitu FR1 sama dengan 13.930 bahagi punca kuasa 9.81 darab 0.134. Oleh itu FR1 adalah sama dengan 12.15 lebih besar daripada 1. Jadi ia adalah supercritical. Ethical consideration yang pertama ialah impak alam sekitar. Parameter seperti kadar aliran Q 10 meter cube per saat, kedalaman saluran Y1 bersama dengan 0.134 meter, keilangan tenaga IL bersama dengan 7.749 meter, dan keilangan kuasa PL 42569.064 watt dinilai untuk memahami kesannya terhadap komuniti yang berbeza. Penyepaduan keadilan alam sekitar memastikan layanan yang saksama untuk semua komuniti, dan penilaian ekosistem iliran mempertimbangkan kadar aliran cerun saluran S bersamaan 0.0005 dan kekasaran saluran Z bersamaan 1.5 untuk mengurangkan kesan buruk ke atas habitat dan biodiversity. Yang kedua, keselamatan awam. Prinsip pencegahan membantu jurutera untuk mengurangkan risiko contoh hakisan dan banjir walaupun tanpa bukti yang bahaya. Implikasi keselamatan diutamakan untuk meminimumkan risiko kepada komuniti dan alam sekitar. Ketiga, peruntukan sumber air yang saksama. Equity antara generasi menekankan penggunaan sumber yang mampan untuk generasi akan datang. Strategi seperti mengekalkan tahap aliran minimum memastikan pemeliharaan sumber. Peruntukan sumber air yang saksama menggalakkan keadilan dan kemampanan dalam pengurusan.